So, selepas bersidang kira-kira 4 kali sejak ditubuhkan, akhirnya Badan Siasatan Bebas untuk menyiasat punca kegagalan skuad Harimau Malaya di kejohanan AFF Suzuki tahun lepas, akhirnya pengerusi Badan Siasatan Bebas iaitu Datuk Dek Ahmad Khan membentangkanlah 10 faktor utama yang menyebabkan gagalnya skuad Harimau Malaya. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Ok gang, kita straight to the point. Sebenarnya daripada 10 faktor kegagalan yang dibentangkan bagi aku ada 3 saja faktor utama yang mana lain-lainnya melibatkan tempoh persiapan, KPI yang ditetapkan dan juga percaturan taktikal yang tak menjadi untuk skuad Tan Cheng Ho. Untuk faktor pertama bagi aku adalah tentang player core yang tak dilepaskan oleh kelab-kelab tertentu yang tak dimention dalam pembentangan tersebut. Benda ni bukanlah lagi satu rahsia. Sebab apa? Sejak keluarnya list nama player-player collab yang dipanggil oleh Tan Cheng Ho, kita as a fans memang kita dah pelik. Kenapa nama player-player utama tak dipanggil untuk kejohanan kali ni? Dan daripada pembentangan tersebut, Tan Cheng Ho menyatakan dia merasakan dia tak dapat sokongan daripada kelab-kelab tertentu untuk mendapatkan player-player utama dia orang. Walaupun perkara ni dinafikan oleh pengurusi jawatan kuasa pengurusan untuk skuad Harimau Malaya, yang mana dia orang menyatakan sebenarnya kalau kata Tan Cheng Ho nak mana-mana player, dia boleh simply dapat player tersebut. Dan dengan adanya pendapat yang sedikit bercanggah macam ni, bagi aku agak malang untuk kita semua dan juga aku sendiri sangat-sangat pelik. Sebab apa? Datuk Dek Ahmad Khan ada dedahkan Coach Tan Cheng Ho tak nak tampil untuk ditemuduga. Sebaliknya dia dapat call untuk menemu bual Coach Tan Cheng Ho. So akhirnya persoalan ni masih lagi menjadi tanda tanya untuk kita sebagai peminat. Sebab apa? Apabila diajukan oleh soalan-soalan macam ni kepada Tuan Presiden kita iaitu Datuk Hamidin, Tuan Presiden FAM, macam biasa jawapan dia masih lagi jawapan-jawapan yang play safe walaupun dengan beraninya ada mention tentang tangan khaib. Sebab apa bagi aku? Jawapan yang diberikan oleh Tok Midin adalah jawapan yang sangat-sangat selamat. Dia tidak mengiyakan ataupun menafikan tentang wujudnya tangan raib yang menentukan pemilihan pemain-pemain yang dilakukan oleh Coach Tan Cheng Ho. Sebaliknya, dia menyatakan Tan Cheng Ho sendiri yang decide untuk bawa player-player ni. So, kita tak boleh nak kata apa memandangkan Coach Tan Cheng Ho pun tak nak ditemuduga untuk siasatan kali ni. Faktor seterusnya adalah berkaitan dengan pemilihan pemain-pemain naturalisasi. Sebenarnya untuk isu ni, kita semua selaku peminat-peminat skuad Harimau Malaya memang kita dah tahu betapa tak functionnya Zulhilmi di Paula di atas padang sejak kali pertama dia mewakili skuad negara. Tapi persoalannya, adakah Tan Cheng Ho sendiri yang beria-ria nak bawa Zulhilmi di Paula ke kejohanan AFF baru-baru ni? Dan walaupun selepas disiasat oleh Badan Siasatan Bebas macam ni, masih lagi tak ada sebarang kenyataan konkret yang menafikan Zulhilmi di Paula ni dibawa atas kapasiti dia dimahukan oleh Coach Tan Cheng Ho. Sebaliknya, nama Muhammad Sumareh lebih hangat diperkatakan dalam sidang media tersebut. Sebab apa? Esro Awani ada keluarkan satu laporan menyatakan yang Sumareh menolak untuk mewakili skuad Harimau Malaya ke kejohanan AFF tersebut. Tapi dalam sidang media untuk menjawab segala persoalan ataupun hentaman ke atas FAM, Presiden FAM iaitu Tok Midin menafikan perkara tersebut. Sebaliknya, dia menyatakan sebenarnya Sumareh ada urusan peribadi yang perlu diselesaikan dekat Gambia. So, dia menyatakan dia terpaksa untuk balik dan cuma boleh menyertai skuad Tan Cheng Ho selepas perlawanan kedua peringkat kumpulan untuk Piala AFF Suzuki. Dan atas faktor tersebutlah Tan Cheng Ho decide untuk bagi tahu Tok Midin, kita drop Sumareh, kita ambil Arif Aiman. Walaupun Tan Cheng Ho pada awalnya risau player muda tersebut akan mengalami keletihan disebabkan oleh perlawanan yang terlalu banyak dia terpaksa main. Untuk isu ni bagi aku sebenarnya kalau kata betul lah Sumareh plan untuk balik ke negara asal dia uruskan urusan peribadi, nama dia sejak daripada awal tak perlu ada dalam list yang dikeluarkan oleh Tan Cheng Ho untuk bawa ke kem latihan skuad negara. And to be fair to the players, actually memang betul lah Sumareh ada up satu IG story menyatakan dia pulang ke Gambia dan dah lama dia tak dapat untuk bertemu dengan keluarga dia dekat sana. So dalam tempoh pandemik macam ni, kita as a fans, kita kena faham juga situasi tersebut. Cuma macam mana jurulatih dan juga FAM handle situasi tersebut yang menjadi persoalan kita.
Seterusnya, faktor utama yang menyebabkan kita tak ada chemistry atas padang adalah disebabkan wujudnya masalah keharmonian antara pemain-pemain. Menurut Datuk Del Akbar Khan, sebenarnya wujud 3 puak dalam kalangan pemain-pemain yang mewakili skuad Harimau Malaya ke kejohanan AFF baru-baru ni. Antaranya adalah puak pemain-pemain tempatan, puak pemain-pemain kacukan dan juga puak untuk pemain-pemain naturalisasi. So, daripada kenyataan Datuk Del Akbar Khan ni, aku rasa memang betul lah laporan yang menyatakan Di Paula terpaksa untuk makan seorang-seorang. Sebab apa? Dia seorang saja player naturalisasi yang disenaraikan untuk kejohanan AFF baru-baru ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok balik mengenai isu keharmonian dalam pasukan ni, sebenarnya benda ni terpaksa balik-balik kepada tempoh persiapan untuk skuad Harimau Malaya. Sebab apa? Dengan tempoh yang sangat-sangat singkat diberikan kepada Coach Tan Cheng Ho, bukan kata player susah untuk adapt dengan taktikal. Silap-silap player-player muda macam Luqman dan juga Muhairi Ajmal tu berapa kali je tegur Di Paula sebelum daripada perlawanan pertama hari itu. Dan mengenai faktor keharmonian ni, Tuan Presiden kita iaitu Tok Midin sekali lagi seolah-olah menyatakan sebenarnya Coach Tan Cheng Ho sepatutnya tahu macam mana untuk handle player-player dan macam mana untuk gelkan player-player ni dalam tempoh yang singkat. Aku tak nak menafikan perkara tersebut sebab apa? Yes, memang betul. Salah satu tanggungjawab jurulatih adalah untuk memastikan keharmonian dalam kalangan player-player dan juga staf kejurulatihan. Tapi sebagai seorang presiden, bagi aku Tok Midin perlu pertimbangkan dan juga perlu menyatakan tentang jadual Piala Malaysia yang hanya berakhir kurang daripada 10 hari sebelum perlawanan pertama kejohanan Piala AFF Suzuki. So, as a conclusionnya guys, walaupun diterang panjang oleh Tuan Presiden iaitu Tok Midin kita, tapi aku sebenarnya masih lagi tak puas hati dengan hasil siasatan yang dilakukan oleh Badan Siasatan Bebas ni. Sebab apa? Kalau kita tengok balik dekat laman web FFM, penerangan mengenai perkara-perkara ataupun faktor-faktor punca kegagalan skuad Harimau Malaya di kejohanan AFF baru-baru ni, faktor-faktor tu diterangkan secara general saja tanpa sebarang fakta, apatah lagi disokong oleh statistik yang mungkin boleh diajukan oleh Badan Siasatan Bebas tersebut. So, daripada apa yang kita baca dekat laman web FFM tu, masih lagi benda yang sama yang pernah dibincangkan dekat media sosial oleh netizen-netizen sebelum ni. Ditambahkan pula dengan keengganan Coach Tan Cheng Ho mengeluarkan sebarang statement ataupun ditemu duga disiasat oleh Badan Siasatan Bebas ni, memang sukar untuk kita dapat tahu faktor sebenar. Sebab apa? Coach lagi tahu daripada orang-orang lain. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang? Korang puas hati tentang hasil siasatan yang dilakukan oleh Badan Siasatan Bebas ni? Dan aku tahu memang ramai duk DM aku dekat Instagram suruh aku cerita tentang coach baru untuk skuad Harimau Malaya. Korang relax sekejap, kita cerita benda tu dalam next video. Sebab apa? Tak menang tangan Sejak dapat 10 juta ni memang nampak cepat, laju gila buat kerja. So, mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. Kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku gang. Assalamualaikum.